Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Nurul Hidayah binti Zainal dari PDP, daripada grup PDPP PI2 rendah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk integriti dalam urus takbir pengurusan peperiksaan bagi subjek PIMK 2082R Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Baik, integriti ialah satu bentuk penyataan tingkah laku seseorang individu itu yang agak kompleks dan sukar untuk nak dihuraikan. Tapi integriti juga akan menentukan jati diri seseorang dalam melaksanakan tugas dan amanah yang digalas. Nilai integriti ini sepatutnya ada pada setiap diri insan, ada pada setiap diri guru dalam usaha bagi nak mendidik murid untuk persediaan mereka pada masa depan, dan dalam masa yang sama nilai integriti mampu meningkatkan nilai profesion guru dan juga dapat kawal tingkah laku warga pendidik supaya menjadi lebih baik, mulia demi negara dan bangsa. Jadi di sini sebagai pengenalannya, kalau seseorang guru itu tak terapkan nilai integriti dalam diri dia, maka segala tugasan, fokus terhadap tugas, nak melaksanakan tugas, semuanya akan jadi terjejas lah. Dia akan jadi terjejas kerana guru itu tidak menerapkan nilai integriti dalam diri. Jadi seorang guru perlu untuk terapkan nilai integriti dalam diri supaya guru ini dapat sentiasa bersedia dengan tugas, dapat laksanakan tugas dengan cekap, supaya kita dapat mampu tingkatkan kita punya profession keguruan tu. Baik, bagi cabarannya, apa dia cabaran integriti dalam nak urus takbir pengurusan peperiksaan? Pada tahun 2011, dunia pendidikan negara menyaksikan terlaksananya PBS untuk murid tahun 1 dan tingkatan 1. Jadi pelaksanaan PBS masih terlalu awal untuk dinilai. Dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menjelaskan bahawa cabaran terbesar yang dihadapi oleh KPM dalam dekad ini adalah untuk mengurangkan pembelajaran yang berorientasikan jenis peperiksaan kat sekolah. Namun melaksanakannya bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Jadi terdapat isu integriti dekat sini. Yang saya boleh letakkan, pertama ialah isu yang tidak adil. Yang kedua, tidak jujur. 3, tidak amanah. Yang keempat, komunikasi yang kurang baik. Dan yang kelima, tiada kerjasama. Jadi guru itu perlulah sentiasa berlaku adil kepada semua murid dia tanpa pilih kasih lah, kan? Jadi jangan kerana ada pelajar ni lebih cerdik, seorang pelajar ni lebih berharta, jadi dia banyak fokus, guru pilih kasih lah, dia banyak fokus kepada pelajar yang lebih pandai je. Jadi dia macam dari pelajar yang tidak berapa nak cerdik, yang lemah, jadi diabaikan. Tak boleh macam tu lah. Jadi dia kena adil dua-dua, tanpa mengira latar belakang murid. Jadi kena bagi sama rata lah. Jadi isu yang kedua, tak amanah. Bila dapat tugasan, delay untuk nak menyiapkan tugasan, tak laksanakan dengan sebaiknya. Lepas tu kurang. Guru itu tidak menambahkan ilmu, tak tambah lagi kemahiran, tak cuba belajar untuk nak perbaiki diri dia supaya dia sepatutnya dia lebih berkemahiran lah, kan? Nak tambahkan lagi ilmu dia, nak buat tugasan yang ni macam mana, nak laksanakan ni macam mana. Tapi dia tidak amanah pada kerja dia. Jadi guru perlu terapkan integriti yang saya sebut tadi, perlu laksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan sentiasa tambahkan kemahiran dan ilmu pengetahuan. Isu yang ketiga, tidak jujur. Contohnya dalam tak jujur nak bagi markah pada murid. Dalam isu nak bagi markah pada murid, tidak jujur kepada diri sendiri. Sepatutnya meletakkan nilai markah
ataupun peratusan macam mana tu, patutnya meletakkan kepada yang sepatutnya. Tapi dia tak jujur dalam pemarkahan murid-murid tu. Jadi mungkin faktor emosi tadi kan, diskriminasi tadi. Jadi dia tak jujurlah dalam nak memberi pemarkahan kepada pelajar. Jadi isu yang keempat, komunikasi tadi. Jadi komunikasi dengan ibu bapa tu pun tak cantik kan, tak betul-betul, tak ikhlas nak menyampaikan maklumat dalam peperiksaan. Mungkin komunikasi dengan ibu bapa tu dia tak cantik lah, dia tak bagus, tidak memberikan penerangan yang jelas. Bila ibu bapa bertanya, dia sambil lewa, jawab sambil lewa. Jadi macam tu biasanya yang kurang ikhlas. Dia tak laksanakan dia punya tugasan tu sebaiknya. Dan yang terakhir sekali, tiada kerjasama. Jadi isu ni contohnya dengan pihak sekolah, ya, kita tak ada kerjasama. Bila macam nak menentukan sesuatu tu, nak buat pembincangan macam mana, macam nak tentukan kaedah peperiksaan yang ni macam mana, dia kerjasama tu tak ada. Itu satu isu yang berat lah. Bila tak ada kerjasama ni, kita susahlah nak mencapai kata setuju, susah nak buat kerja sama-sama kan. Jadilah itu dia sedikit isu yang dapat saya kupas. Jadi memandangkan PBS ni guru yang kendalikan dekat sekolah, maka guru perlu tingkatkanlah, ambil berat daripada segi aspek kualiti dia. Stingins and Bridgeford 1985 mengatakan bahawa masih wujud masalah dalam mengawal kualiti pentaksiran yang berasaskan pemerhatian dan penilaian. Jadi seseorang guru perlu menjalankan pentaksiran dengan telus, dan amalan integriti perlu sedia ada dalam kalangan guru, walaupun kemungkinan pelbagai masalah yang terpaksa dilalui dalam melaksanakan PBS, seperti tak ada capaian internet. Mungkin dia kat kawasan pedalaman, sekolah kawasan pedalaman, ataupun yang tak juga kawasan pedalaman tapi bermasalah internet masa tu, tak ada capaian internet yang bagus. Jadi tak ada capaian internet yang bagus, internetnya lemah, jadi dia mengalami kelewatan pangkalan data. Itu pun mengganggu, menuntut kita punya kesabaran yang sangat tinggi. Dan ini juga isu-isu yang guru terpaksa lalui. Selain itu, penyediaan instrumen pentaksiran yang terlalu banyak. Instrumen pentaksiran itu terlalu banyak, jadi dia menambahkan beban yang sedia ada guru. Malah terdapat juga kekurangan infrastruktur di kawasan pedalaman yang boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan pentaksiran, seperti sekolah tu tak ada komputer, sekolah yang tak ada fail, tak ada mesin cetak, tak ada printer. Kalau yang ada pun printer dah ada, tapi printer pula yang sentiasa problem. Jadi ni semua isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru. Jadi masalah integriti ni juga boleh disebabkan beban tugas guru yang dah sedia ada dekat sekolah, yang dibebani lagi dengan tugas-tugas pentadbiran dan tugas kurikulum. Jadi ini menyebabkan integriti dalam melaksanakan PBS hanya sebagai satu produk dan bukan proses yang wajib, dan berterusan ditambah lagi kekangan masa yang menjadikan pelaksanaannya kurang kreatif. Jadi kita nampak kat sini bukan setakat hanya tugas guru yang kita laksanakan, tugas azali kita, ada juga tugas yang daripada pentadbiran, kurikulum, tugas yang lain. Jadi bertambah pula dengan masa kita yang tak ada, masa yang sangat pack. Jadi ini semua mengganggu pelaksanaan PBS tu, dan juga mengganggu integriti kita. Jadi automatik guru pun jadi kurang kreatif sebab
terlalu banyak tugasan yang perlu dilaksanakan dalam satu masa. Jadi bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Seperti yang saya dah cakap bagi isu tidak amanah, tidak jujur tadi. Selain itu, seorang guru harus mempunyai tahap integriti yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai integriti pada seorang guru boleh dilihat dan dinilai berdasarkan 4 petunjuk berikut: adil, amanah, accountability dan telus. Profesionalism juga penting dalam diri guru, berasaskan kemampuan ataupun kemahiran yang khusus untuk laksanakan suatu tugas dengan cekap dan teratur serta dapat memperlihatkan kemahiran tertentu dalam bidang profesinya sendiri. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin masuk ke bidang profesi guru ini perlu mengikuti latihan kursus untuk mengetahui, memahami dan mempraktikkan dan mengaplikasikan ilmu keguruan tersebut apabila dia berkhidmat dekat sekolah nanti. Jadi nilai profesional boleh dibahagikan kepada 4 petunjuk, iaitu beretika, iltizam, cinta pada ilmu dan sentiasa mempunyai komitmen yang tinggi. Sebab kita tahu profesi guru ni adalah satu profesi yang sangat mulia dan sepatutnya diangkat dan disanjung. Sebab ini profesi guru ini sama macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, menyampaikan ilmu, berdakwah. Jadi profesi guru ni sangat-sangatlah mulia. Jadi guru perlu cinta pada ilmu dan sentiasa beri komitmen yang tinggi. Guru yang berkesan sentiasa bertindak di atas landasan etika dan tata susila kerja serta mempunyai keutuhan moral yang tinggi. Sentiasa berusaha untuk tingkatkan kualiti hasil PDP dan selalulah prihatin pada kehendak murid dan juga ibu bapa serta berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada seseorang murid. Sebab itu perlunya guru menyediakan terlebih awal bahan bantu mengajar, RPH. Kita siapkan siap-siap awal. Jadi kita dah ada guideline. Sebab kita dah prepare. Bila kita prepare, kita dah tahu dah semasa nak PDP nanti kita nak laksanakan macam mana. Sebab kita dah prepare, jadi kita dah ada guideline seinduksi nanti kita nak buat apa, masuk kepada langkah pertama, kedua, ketiga dan penutup kepada PDP kita. Jadi bila kita buat macam tu, hasil kita punya pengajaran dan pembelajaran nanti akan jadi cantik dan teratur sebab kita dah prepare daripada awal. Dan jangan lupa untuk kenal pasti dan ambil berat prihatin kepada kehendak murid, masalah, kekuatan. Jadi mana kekuatan yang murid ada, kita cuba asah, kita kedepankan. Jadi kelemahan dia yang kita nampak, kita cuba perbaiki tanpa pilih kasih lah. Sebab kadang pelajar ni dia bukan nampak dia lemah. Dia bukan lemah. Mungkin dia ada lemah, tapi sebenarnya mungkin sedikit je lemah dia pada satu perkara tu. Kita guru, kita hanya perlu bagi sedikit sokongan, bimbingan. Kita bimbing dia, InsyaAllah daripada kita punya keprihatinan kita tu, murid akan lebih rasa selesa untuk memberitahu masalah dia macam mana, kelemahan dia pada apa, dan dia boleh tingkatkan dia punya apa yang dia lemah tadi. Seterusnya, sentiasa cuba melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Jadi sekarang ni banyak pakai teknologi, dah ada LCD, belajar guna LCD, dah boleh guna speaker, ada yang boleh guna mikrofon. Jadi semua tu guru perlu lengkapkan diri, prepare diri untuk berdepan dengan ICT. Sebab bila kita gunakan ICT ni, pembelajaran kita, pengajaran kita tu akan lebih menarik minat murid dan lebih, supaya kita punya PDP tu akan jadi lebih seronok. Ya. Contoh untuk dari segi kita punya laksanakan tugas, kalau kita ada tugasan selain daripada dalam kelas,
tugasan pentadbiran ataupun tugasan sekolah kurikulum, guru perlu persiapkan diri, lengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang pada ICT juga, dan perlu belajar tengok macam mana senior pernah buat, minta tunjuk ajar, dan insya-Allah guru dirinya akan lebih bersedia sebab dah lengkapnya ilmu-ilmu ini tadi. Sentiasa menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa, serta berupaya melahirkan situasi guru mengajar, murid belajar. Wujud sepanjang tempoh pengajarannya dalam bilik darjah dan mampu lahirkan pelajar yang mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat serta serba boleh, di samping berupaya membina minda yang sihat. Sebab guru juga sebagai ikon, role model bagi murid. Sebab itu yang murid nampak di sekolah hari-hari guru. Jadi image, perwatakan, penampilan, semuanya akan murid-murid dia akan fokus, dan dia lebih fokus, bukan prihatin, dia akan lebih fokus kepada setiap apa yang guru buat, setiap apa yang guru pakai, semua dia akan ambil tahu dan dia boleh tiru daripada situ. Jadi guru punya penampilan dan segala macam perlulah sentiasa terjaga, dan tingkah laku pun sentiasa terkawal. Baik, jadi kesimpulan pada langkah penyelesaian. Pertama, tingkatkan latihan dan bengkel guru, wujudkan bengkel guru dan pergilah kursus dan bengkel guru untuk meningkatkan lagi kita punya ilmu dan kreativiti untuk menjadi guru. Kedua, pemantauan konsisten dan bermatlamat. Yang ketiga, kurangkan gangguan dalam pentaksiran. Yang keempat, perancangan dan kepimpinan yang telus. Seperti yang saya cakap tadi, prepare awal, sentiasa siapkan diri, menjaga kesihatan dengan baik supaya kita boleh hari-hari untuk nak melaksanakan tugas tu lebih bertenaga. Dan last sekali, penglibatan ibu bapa. Sebab masalah takkan boleh guru selesaikan sendiri. Dia mesti kita kena ada komunikasi dan perbincangan juga dengan ibu bapa. Jadi apa yang penting sekali adalah kawalan dalaman individu, iaitu berkaitan dengan soal keimanan, kemantapan rohani dan keteguhan jiwa dalam menangani pelbagai ganjaran, hadiah maupun duit atau cubaan pihak yang tidak mengamalkan hajat yang baik dalam memenuhi keperluan sendiri berbanding kepentingan umum. Secara umumnya, pengurusan integriti hendaklah disepadukan dan diterapkan nilai-nilai murni di kalangan individu, guru dan sebuah organisasi supaya menjadi amalan hidup dan amalan kerja bagi mencapai kecemerlangan. Jadi rukun akhlak dan etika kerja sudah sedia wujud bagi setiap guru sebagai panduan kepada kita. Institusi pendidikan turut terlibat secara langsung untuk menurut dan menepati rukun akhlak dan etika kerja tersebut. Sebagai warga pendidik yang berkeimanan kuat dengan nilai etika kerja yang tinggi, soal integriti tidak sepatutnya wujud dalam kerjaya kita. Oleh itu, setiap guru dalam organisasi pendidikan haruslah menjadi contoh kepada masyarakat awam, kerana generasi muda negara yang bakal memimpin negara lahir daripada didikan kita. Jadi dengan itu, sebagai warga pendidik, setiap guru haruslah memiliki nilai integriti yang tinggi untuk membina masyarakat yang maju dan dihormati di mata dunia. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang kurangan semua daripada diri saya sendiri. Terima kasih dan Assalamualaikum.